Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alhamdulillahil khail syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara saya Premier Tuk Tinggi Abang Johari, timbalan-timbalan Premier, menteri-menteri, Dato' Ismail dan pengurusan Raya Hotel dan UJ Property Management, rakan-rakan saya muliakan, terima kasih atas penghormatan yang diberikan apatah lagi bulan Ramadan. Sebab itu saya mulakan tadi dengan baca sepotong ayat Al-Quran yang menjurus kepada keistimewaan bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Maknanya kita gunakanlah dan manfaatkanlah saki baki Ramadan yang ada sebagai suatu perjalanan tarbiyatul ruhiyah atau madrasah Ramadan, di mana kita diminta supaya tingkatkan keyakinan kita, moral dan akhlak kita, dan keprihatinan kita terhadap rakyat terutama yang susah, dan bermunajat kepada Allah Taala. Jadi gunakanlah sisa malam yang ada untuk menambahkan kegiatan ini. Saya ucap terima kasih kerana Premier Abang Jo dia cakap pendek sangat tadi. Saya nak dengar masalah dia juga banyak tanya pasal pesawat, syarikat penerbangan. Saya setuju, malah jemaah menteri minggu lalu dan hari Rabu nanti, itu di antara hal yang kita bincangkan. Saya berdialog dengan mahasiswa di UiTM Shah Alam baru-baru ini, itu juga yang dikeluhkan, terutama di Sabah Sarawak ke Semenanjung dan Semenanjung ke Sabah Sarawak. Memang kita bersetuju bahawa kos itu terlalu tinggi, dan untuk meredakan, nanti saya ada di antara hal-hal yang saya akan umumkan esok insya-Allah. Tetapi untuk permohonan, kerana ke permohonan cadar atau butik airline ini, oleh kerana sudah diberi kesempatan dan kos masih meningkat, dan kalau ada keupayaan kerajaan negeri Sarawak yang nampaknya mendepani dalam banyak hal, saya sebut dalam sidang parlimen umpamanya, dalam hal umpamanya electric vehicle dia paling ke depan, dalam soal hidrogen dan gas dia paling ke depan. Jadi saya terima kasih kepada Premier Abang Jo atas kepimpinan dengan pasukan beliau yang harus menjadi contoh bagaimana pengurusan kerajaan-kerajaan negeri yang ada, kerana kebanyakan kerajaan negeri itu kerana pengurusan yang lemah itu tentu membebankan bukan saja kerajaan persekutuan tapi membebankan rakyat. Jadi oleh kerana prestasi yang ditunjukkan, saya menaruh keyakinan sebenarnya menjalankan satu syarikat penerbangan bukan perkara yang mudah. Pengalaman syarikat itu memang membebankan dalam banyak perkara, banyak pengalaman, dan tetapi melihat prestasi dan keupayaan kerajaan Sarawak, pada dasarnya saya bersetuju tentang penubuhan syarikat penerbangan. Dia Premier Abang Jo ni dia kenal saya lama, jadi dia tahu macam mana nak pujuk saya untuk setuju. Jadi dia cakap pendek, dia bagi satu tajuk je, jadi saya jam. Dan insyaAllah esok hari Rabu dalam mesyuarat Jemaah Menteri saya akan bawa perkara ini. Tapi pada dasarnya saya tidak rasa tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh bersetuju, kerana sudah dibuktikan dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke telah buat beberapa perundingan dengan syarikat penerbangan minta dikurangkan kos, kerana ini dalam semangat perpaduan dan semangat hubungan persekutuan dengan negeri. Itu di antara yang mendesak adalah hubungan di antara rakyat. Dengan kos yang begini meningkat, tidak mungkin perkara ini tercapai dengan memuaskan. Oleh itu jangan bimbang, Premier hari Rabu petang kita akan bagi jawapan rasmi. Tapi oleh saya sebagai pengurusi mesyuarat Jemaah Menteri dah bagi laluan, insya-Allah kawan-kawan akan bersetuju dengan mudah.
Dan saya tekankan di sini bukan kerana kebetulan Premier Abang Jo ada depan saya, tetapi saya tentunya sebagai Perdana Menteri juga Menteri Kewangan meneliti perjalanan negeri-negeri, prasarananya atau infrastrukturnya dan permasalahan yang dihadapi, soal hasil negeri, keupayaan negeri, projek-projek besar yang dijalankan oleh negeri, itu kita teliti. Dan saya tegaskan di sini bahawa dari rekod, kalau Kementerian Kewangan, TKSP pun ada di sini, memang di antara yang bukan di antara, mungkin negeri yang paling ke depan dalam banyak perkara, termasuk soal pengurusan dan tata kelola kerajaan. Sekali lagi saya ucap tahniah kepada saudara Abang Jo dan rakan-rakan. Sebab itu dalam belanjawan ada hal yang dituntut. Ada beberapa ahli parlimen dari sebelah sana yang menegur saya. Dia kata kelulusan yang tinggi kepada Sabah dan Sarawak, projek-projek mega, terutama Pen Borneo yang menelan kos yang tinggi pada Sabah Sarawak, dia seolah-olah membawa polemik yang kurang sihat untuk melaga-lagakan Sarawak dengan Semenanjung. Saya tegur dengan keras sikap ini, sikap yang tidak faham sejarah penubuhan Malaysia. Sejarah perjanjian Malaysia 1963 itu menetapkan dengan termeterainya perjanjian bahawa ada hal-hal komitmen yang harus dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri, dan kita sebagai anak-anak bangsa mewarisi pentadbiran dan keputusan itu mesti melaksanakan. Dan kalau kita lihat umpamanya kedudukan Sabah Sarawak kerana merdeka atau bersama Malaysia itu kemudian, jadi ada hal bidang yang agak ketinggalan dari segi prasarana. Jadi tanggungjawab kita sebagai suatu pasukan negara, satu kesatuan, haruslah mengambil tindakan. Jadi saya dalam hal itu, Premier Abang Jo, saya bagi jaminan, saya tegas, saya tidak tolak ansur bab itu, ya bahawa apa yang kita janjikan dan apa yang maksud adil. Apa dia keadilan? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan untuk memberikan semua sama. Ya, kita ada 3 blok utama, Semenanjung, Sabah, Sarawak, dan tidak semestinya semua sama. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada keperluan yang lebih bagi negeri ataupun kemudahan yang lebih rendah. Di Semenanjung, kita tengok infrastruktur pengangkutan itu sangat baik, dari North South Highway dan ECRL. Di Sabah Sarawak belum tercapai. Sebab itu saya telah meminta Datuk Seri Fadilah sebagai Timbalan Perdana Menteri mengetuai jawatankuasa kabinet untuk melaksanakan dengan keadaan yang segera, dengan kelulusan peruntukan yang secukupnya bagi menyiapkan projek lebuh raya Pen Borneo. Dan bagi saya bukan ini suatu yang lain seperti katakan saya yang memihak kepada Sabah atau Sarawak, tetapi ini adalah bagi saya menyempurnakan amanah dan melaksanakan keadilan. Jadi kemudian juga ada projek-projek yang di bawah 50 juta. Sekarang kita bicara soal sekolah daif, klinik daif. Bagaimana Malaysia yang sudah merdeka sekian lama masih hadapi masalah daif-daif sekolah dengan klinik, sekolah yang tidak ada tandas, sekolah yang tidak ada makmal, yang tidak ada perpustakaan. Jadi tanpa mengira dari negeri mana, daerah mana, mana sekolah, mana saja ada klinik yang masuk kategori daif, kita mesti bantu dan menyegerakan tindakan. Dan ini yang dilakukan dalam belanjawan madani yang kita bentangkan baru-baru ini. Jadi hal ini saya percaya kita akan dapat teruskan, dan saya ucap terima kasih berakan dalam Kerajaan Perpaduan, sama ada Pakatan Harapan atau UMNO Barisan Nasional atau GPS dan GRS yang menjadi tunggak yang terus mempertahankan semangat ini, kerana tumpuan kita ialah membangun negara. Tumpuan kita ialah menetapkan supaya tata kelola itu baik. Bagaimana boleh di Sarawak umpamanya kita lakukan beberapa perubahan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang besar dan menyediakan kemudahan-kemudahan baik di bandar dan di desa dan pedalaman. Itu kerana pengurusan kerajaan itu
relatif baik dan cermat dan mengelakkan daripada keborosan dan ketirisan. Dan ini yang membantu kita akhirnya untuk membangunkan. Sebab itu dari dasar kita dalam kerajaan perpaduan dengan gagasan madani ini, kita tidak boleh tunjuk tolak ansur tentang pelanggaran hukum dan menggunakan kedudukan dan kuasa untuk memunggah kekayaan. Kerana ini yang berlaku di negara kita yang menyebabkan hampir setiap pengalaman kita, termasuk saya tidak mahu sebut UJ property, dia tidak terlibat, ini agensi baru yang ditubuhkan, tetapi kerana pengalaman tabung haji, lembaga urusan tabung haji dahulunya yang menyebabkan kita menghadapi masalah. Jadi sebab itu sudah faham mengapa dalam apatah lagi ini semangat Ramadan, apa dia yang penting? Itu soal akidah, soal nilai dan akhlak, termasuk dalam pembangunan. Mana mungkin kita bicara soal akhlak dan nilai dan tahajud pada waktu malam dan munajat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan, tapi kita terus bila dalam soal pengurusan pemerintahan dan kerajaan, kita cuai dan langgar segala semangat dan prinsip ini. Sebab itu saya ingin pertahankan dalam semangat kerajaan perpaduan ini, dukungan alhamdulillah memudahkan kita menjalankan hal-hal yang sedemikian, kerana akhirnya bagi pemerintahan ialah menjaga kepentingan rakyat melalui pembangunan prasarana, membaiki kelemahan-kelemahan yang lalu, dan terus mengangkat martabat negara dan rakyat. Akhir sekali tentang Raya Hotel, mereka terus menyatakan penghargaan dalam keadaan rumit sekalipun. Ini agensi persekutuan, ya. Sebab itu saya kadang-kadang prinsipal yang disebut oleh Confucius, the reciprocity, ya, itu penting. Bila satu agensi kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Keuangan menghadapi masalah di waktu COVID, itu kerajaan negeri di bawah pimpinan Premier terus memberikan ruang masuk pusat kuarantin untuk membolehkan Raya Hotel bernafas, ya. Dan sekarang dengan keadaan yang lebih baik, okupansinya lebih baik, dan dia boleh membantu menarik pelancongan yang kini kian meningkat di negeri Sarawak dan beberapa negeri lain. Jadi sebab itu saya katakan bahawa sikap yang sedemikian di mana kerajaan negeri berlapang dada membantu, itu menyebabkan kita di persekutuan menganggap ini dalam semangat kekeluargaan kita untuk membantu di mana yang perlu. Jadi kepada rakan-rakan Raya Hotel dan pengurusannya, saya ucapkan tahniah dan terima kasih, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan perasmian sempena akhir Ramadan ini akan memberikan keberkatan kepada kita semua dan boleh melonjak kehidupan kita, baik dari segi kerohanian dan juga dari segi kehidupan keselesaan hidup dunia. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya lancarkan Hotel Raya di Kuching. Terima kasih.